tu. Ya. Okey. Sekejap tengah ambil kerusi ya. Okey, boleh. Ramadan tiba. Ramadan tiba, lagi 3 hari nak Ramadan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hakim, apa khabar? Baik Almas, sihat. Bang Jai. 2 minit, 2 Okey, minit. boleh. Tengok Hakim, dapat tengok kat rumah Hakim macam mana kan. Hakim buat apa kat rumah. Sekejap kita tanya dia buat apa kat rumah selalunya sibuk dengan show semua kan. Hari-hari ada show menghiburkan korang kat luar sana. So kali ni dah lama, dah sebulan duduk rumah. Apa aktiviti Hakim kat rumah? Sekejap kita tanya kat dia. I'm back. Hello. Hello Hakim, apa khabar? Hello, Sihat hi. tak? Sihat, Alhamdulillah, sihat bang. Abang sihat bang? Sihat, Alhamdulillah. So Hakim, Ya. sepanjang PKP ni, apa yang Hakim buat? Selalunya busy sangat dengan show semua kan. Lepas tu malam-malam buat lagu lagi. Sekarang ni memang tak busy langsung lah. Memang tak ada show lah. So apa je yang Hakim buat sepanjang PKP ni? Sepanjang PKP ni, apa yang saya lakukan di rumah, saya lebihkan masa saya dengan family. Saya lebihkan masa dengan studio saya. Saya dapat, sebenarnya orang cakap berehat lah sebenarnya. Berehat yang masa yang agak panjang, di mana saya perlukan benda tu. Sebab before ni saya banyak komitmen terlalu banyak dalam untuk career muzik saya. So sebenarnya ada hikmah sebenarnya yang berlaku di sebalik PKP ni. So banyak kalau saya nak listkan banyak. Salah satunya saya dapat berehat. Dan mungkin PKP ni ada sebab kenapa benda ni berlaku lah. Dan saya lebih masa dengan studio saya, dengan cousin-cousin saya lepak main game, buat lagu. Buat lagu lebih masa banyak lah untuk saya berkarya. Okay, macam mana rasanya tu? Sebab macam lama sangat, macam Hakim pun cakap hari tu, abang interview Hakim kan, Hakim cakap macam nak cuti, nak rehat. So macam yang kali ni memang betul-betul dapat rehat all out, betul. So macam mana perasaan dia berehat tu? Sangat puas sebab kalau sebelum PKP ni, jadual saya macam seminggu tu ibarat macam sekolah lah. 2 hari je cuti. Betul tak Ibu? Betul. Tapi bukanlah seminggu tu ada show je. Kita ada komitmen macam photoshoot, music video ke, interview, program. So bila PKP ni, yang saya sangat bersyukur sebab dapat rehat yang agak lama. Dan saya sangat perlukan benda tu. Dan saya rasa pun semua artis perlukan benda tu. Dan happy lah, saya happy. Dan saya tak faham kadang orang cakap macam bosan di rumah. Bagi saya tak bosan pun. Bagi saya happy, saya best, saya suka dapat luang masa dengan family. Banyak benda yang berfaedah lah kita boleh buat. So ada orang belajar skill baru tau masa PKP ni. Skill macam ramai orang belajar skill baru. Ada yang macam gunting rambut, betul ada yang belajar memasak. Macam Hakim sendiri ada tak dapat apa-apa saya skill masak, baru? Saya masak Masak apa? Maggi curry. Itu senang sangat Maggi curry tu. Tak ada, masak saya. Mak saya power masak. Mak saya power masak ayam masak merah. Ayam masak merah dia tak pedas, dia ada manis-manis sikit. Tapi nanti saya belajar. Saya banyak tidur. So Hakim, macam mana preparation nak puasa ni? Selalunya puasa pun macam maybe Hakim busy kan tahun-tahun sebelum ni. Maybe macam berehat pun masa bulan puasa tu pun sikit-sikit still ada nak pergi event-event raya semua kan. But then sekarang ni Hakim ada masa nak menyambut puasa kat rumah. So rasanya macam mana tahun ni perbezaan dia? Perbezaan dia kalau ikutkan dari tahun lepas, memang masa saya dekat rumah tu kurang. Sebab kadang-kadang bulan puasa pun saya ada komitmen macam pergi interview lah. Banyaknya show-show dinner. So bila tahun ni mungkin akan berbeza. Mungkin kalau PKP ni tak habis, mungkin saya akan lebihkan masa saya dengan family lah. Sebab saya duduk dengan family, saya tak duduk bujang. Padahal ramai cakap suruh saya duduk bujang, tapi saya tak boleh. Kenapa Hakim tak nak duduk bujang? Tak tahu, saya lebih selesa dengan
mak family saya. person lah. So Yelah, saya lebih maybe Hakim sebab macam maybe Hakim selalu tak ada masa kat rumah. Bila masa kat rumah pun balik betul. pun rumah jumpa family kan. Kalau duk bujang maybe Betul. lagi kecil, lagi sikit kan masa dengan family Lagi tu kan. bosan sebab adik-adik mak saya ada 12 orang. Betul. So rumah saya ni ada dekat Hulu Langat, di mana tempat tu korang ada naik bukit, dan kawasan rumah saya semua ni besar ni. Semua adik-adik mak saya. So saya tak bosan lah. So belah kanan cousin, depan cousin. So tak bosan KB ni, ramai member nak lepak, which is my cousin lah. So kadang malam kami lepak main borak-borak. Depan-depan ni memang rumah kami ni bukan kat jalan raya, kami atas bukit. So memang best lah sebab dapat bonding lagi kan dengan cousin semua kan. So Hakim, daripada segi penciptaan lagu pula, berapa lagu yang Hakim dapat hasilkan setakat ni since PKP start daripada 18 hari bulan tu? Banyak tak? Buat lagu ni macam mana saya cakap? Ke benda tu macam idea-idea ke apa ke, macam mana ke? Tak banyak jujur. Saya buat lagu, saya ada simpanan saya dalam 10 lagu lah, demo yang dah siap. Cuma buat lagu ni bukan, kadang masa sebulan baru dapat satu lagu. Itu saya lah. Ikut mood idea tu kan. Kadang kalau kita paksa dalam contoh hari ni saya decide malam ni aku nak buat satu lagu, nak siapkan tak boleh. Kadang dalam masa 2 hari boleh siap satu lagu. Dia tak ada depends. Macam lagu apa ni? Zaid Zakwan, Kenangan. Saya buat 20 minit ni. Dia depends lah. Cuma ada demo yang saya dah siapkan dalam 3-4 lagu lah. So Hakim komposer yang meningkat naik, komposer baru ni dapat award juga daripada NC kan. So macam yang ramai juga yang anak-anak muda kat luar sana inspired daripada Hakim nak jadi komposer, jadi penulis lirik semua. So Hakim ada tak apa-apa tips yang Hakim boleh kongsi dengan diorang macam mana nak start benda ni? Maybe orang macam nak cuba tapi tak tahu mana platform yang nak guna. So Hakim boleh tak kongsi dekat kita punya followers sekarang tengok live ni, macam mana nak start kalau nak buat lagu, buat lirik semua tu? Boleh, saya akan bagi dalam 3 tips lah. Cuma yang saya ada bagi full tips dekat YouTube, korang boleh check lah dekat YouTube. Apa ni saya akan bagi cara-cara, saya dah post lah, korang boleh cari Hakim Rusli cara untuk jadi komposer. So tips yang pertama yang saya selalu buat adalah melodi dahulu. Di mana ada dua cabang first cabang tu, apa-apa melodi yang saya dapat saya akan record dekat handphone. Record. So kita contohlah saya dapat chorus, record dan tulis chorus ballad. Kalau dapat verse ke tulis verse. Itu cara pertama. Cara kedua pula buat satu terus. Contohnya saya nak buat verse, saya nak buat pre-chorus, saya nak buat chorus, saya nak buat bridge sekali terus. Di mana yang cabang yang pertama tadi tu, contohnya lah hari ni saya buat chorus, esok saya buat the verse, esoknya pula saya buat bridge. Tu tiba-tiba ada orang minta lagu, so saya gabung-gabungkan. Faham tak? Faham tak? Yang mana ngam tu boleh masuk contohnya ada 5 verse kan. Contoh 5 verse ada 5 chorus. So nombor 4 ni ngam dengan nombor 2. Gabungkan lah. Itu cara saya. Cara komposer lain saya tak tahu lah. Itu cara saya. Dan kedua lirik. Lirik ni macam mana saya nak cakap? Lirik ni saya tak boleh nak explain sebab ini adalah kreativiti seseorang tu. Cuma anda kena kreatif, dan apa yang saya boleh beritahu adalah lirik 50% yang straightforward. Macam contoh, aku cinta kau cinta aku, straightforward. Dan 50% adalah puitis. Contohnya, terikat namun tak bertali. Apa maksud tu? Kan lain tu. Kan dia punya orang apa yang terikat namun tak bertali, apa tu? So itu pentingnya. Kalau kita 100% puisi, orang tak akan faham. Contoh dari verse sampai chorus semua yang mungkin yang lagu-lagu dulu apa? Kena gabungan lah benda tu supaya balance lah. Semua balance.
Yang penting itulah melodi, lirik. Dan ketiga, kita kena bersikap apa tu yang macam nak yang terbaik tu, apa bersikap apa tu bersikap yang selalu Allah Akbar. Sikap apa tu? Yang macam banyak songnya. Kita kena cerewet. Cerewet. Yes, Cerewet. that's the word. Cerewet ni sangat penting. Mungkin buat saya memang sangat cerewet. Siapa yang pernah bekerja saya memang diorang pun akan bersabar dengan saya. Saya setiap pitch, setiap huruf saya akan betulkan kalau di dalam studio lah. So banyak cerewet ni sangat penting. Bukanlah kita nak tunjuk kita ni macam banyak songil lah ni. Bukan, itu adalah yang kita nak yang karya kita terbaik. Betul tak? Contohlah, cuma dengan cara kita approach orang tu baik lah. Contoh kalau saya dengan arranger kan, yang tolong buat skor muzik, jangan kita macam nak arah-arah dia. So cara kita nak approach orang tu, bang saya nak chorus ni drum pelan sikit, tu contoh lah. So adab penting lah, adab penting. So tu antara 3 tips yang saya boleh bagi. So Hakim, cerita sikit pasal lagu baru Hakim, Bangkit. Lari sikit pada genre-genre Hakim sebelum ni kan. Dan lirik dia pun saya suka sebab dia sangat uplifting, sangat memberikan motivasi. So Hakim share sikit pasal lagu Bangkit ni. Lagu Bangkit ni, ni saya nak cerita. Sebenarnya strategi saya dalam setiap tahun, saya akan keluarkan 2 buah lagu bang. Di mana untuk bulan Januari sampai bulan Mei, bulan 1 hingga bulan 5 ni adalah lagu filler dalam album saya. Di mana lagu Bangkit ni, dia sebenarnya bukan lagu yang kami target untuk macam ke anugerah Johor Lagu ke anugerah Meletop ke, bukan. Dia lagu sekadar selingan untuk bulan pertama sampai bulan 5. Tapi bukanlah tak penting. Cuma kami kita relax. Ada strategi lah. Dan pada insyaAllah bulan 6, bulan 7 saya akan keluarkan satu lagu ballad. Dan lagu Bangkit ni lagu yang 100% positif. Dia boleh relate dengan apa-apa saja. Boleh relate dengan pelajar ke, boleh relate dengan sesiapa yang rasa down ke. Dan saya buat lagu ni supaya dapat memberi nasihat lah, dapat memberi semangat kepada insan-insan yang ditindas. So lagu-lagu yang positif, lagu-lagu yang bukan saya peli ke, tak ada. Saya ikhlas, saya nak muzik saya sekarang semakin hari semakin matang dan ada isi di dalam sebuah lagu tu. Yes. So Hakim menunjukkan kematangan mungkin kalau macam mula-mula masuk industri dulu, Hakim terpalit dengan kontroversi, bersambung kontroversi. Lama-lama Hakim macam yang dah dapat adapt benda tu, dah makin lama makin matang. Hakim pun macam bila ada orang usik, Hakim tak melata semua kan. So Hakim boleh share tak apa yang Hakim belajar since daripada Hakim ni bukannya macam baru-baru mula jadi artis, since daripada kecil kan join pertandingan semua. So apa yang pelajaran terbesar Hakim dah melalui semua kontroversi ni, dan sekarang ni macam yang nama tu dah tak masuk dah kontroversi, macam yang Hakim tepis benda tu, Hakim relax. So macam mana? Ada tak macam pelajaran paling besar Hakim belajar? Bagi saya pengalaman tu mematangkan seorang tu lah. Macam saya, apa yang saya pernah buat dan saya tak akan buat lagi. So banyak benda yang saya belajar dari segi pengalaman yang pernah berlaku dalam hidup saya. Dan saya ambil benda tu sebagai iktibar supaya saya nak jadi lebih baik dari tahun ke tahun. Saya cuba nak buat yang lebih baik, di mana yang orang saya dengar semua teguran artis ke, banyak je dari segi, ada yang dari segi positif, ada yang mesej saya mesej saya terus lah kan, nasihat saya terima. Ada yang juga beli-beli kat Twitter, Instagram, itu normal lah kehidupan kan artis kan. Tapi bagi saya, mungkin itu cara diorang nak nasihat saya, tak apalah, saya terima. Saya tak ada beef dengan siapa-siapa artis. Saya sekarang ni saya nak buat baik dengan orang je. Saya kadang-kadang even orang tu salah pun saya yang minta maaf. Sebab bagi saya, buat apa kita nak ego. Walaupun even kita salah, tak salah, tapi bagi saya
apa ni, dunia ni sementara kan, walaupun kita nak apa ni, bermusuh. So dari pengalaman saya dari yang official dengan FMC 2016 sampai sekarang ni, banyak benda saya belajar. Banyak benda-benda yang tak perlu saya buat dulu dan saya tak buat sekarang. So tapi best lah sebenarnya. Baik, kehidupan jadi artis memang dia hidup dalam pujian orang. Second, dan hidup dalam kebencian orang. Besar maknanya tu. So faham kan. So Hakim, kalau Hakim sporting, boleh tak share macam, boleh lah kalau macam Hakim nak share, kalau tak nak share pun tak apa. Satu benda yang Hakim komen, yang bukan komen lah, ke hinaan ke, yang Hakim dengar dan Hakim sakit hati sangat. Ada tak? Hakim ingat tak ada something macam yang Hakim pegang benda tu, macam yang dah macam lepas ni macam nak buktikan benda tu salah, ada tak? Hakim ingat tak ada netizen bagi komen ke, ataupun ada rakan-rakan ke apa ke kan, haters ke? Yang terkesan kat hati Hakim lah. Dia bagi komen apa ni? Ya. Yeah. Dulu saya pernah apa ni, dia bagi komen pakaian saya terlalu macam old school dulu lah. Sebab saya dulu, saya asal memang hulu hangat, saya tak tahu berfashion apa-apa. Pada awal lah, pada 2016, 2017. Macam saya cakap, pengalaman tu mengajar saya. Contohnya dari segi pakaian ni, orang komen. Ada satu komen saya ingat dekat YouTube. Saya sure kat mana tak. Memang saya pakai tu, tak ada selekeh, okey. Cuma macam old school lah kan. Sebab kita baru-baru, masa tu baru-baru belajar, 2016, 2017. So di situ saya mengkaji, saya jumpa pakar-pakar fashion. Banyak contohnya, Tata Romat, Karl Syafiq. So di situ saya belajar fashion. So tu adalah salah satu komen yang dia tak nyakit hati, cuma dia lah. Yes, saya ingat. Membekas kat hati Hakim lah. Yes. So Hakim, macam mana Hakim berhadapan dengan orang yang tak suka? Sebab kalau macam Hakim, macam contohlah, kita public figure ni, permainan dia laman sosial kan sekarang. Dekat Twitter ramai orang kutuk. Kadang-kadang macam, kadang-kadang tak tertahan diri tu nak search nama sendiri kadang-kadang. Lepas tu macam yang maybe macam ada yang macam pedulikan, tapi kadang-kadang macam mesti ada urge, macam rasa benda tu kan, nak search ke apa ke, nak tengok orang kutuk kita ke. So ada kadang-kadang dia kutuk, dia terus play nama. So macam mana Hakim berhadapan dengan benda ni? Sedangkan macam yang benda ni memang satu benda yang kena hadap hari-hari, macam social media kan. Sejujurnya saya memang seseorang yang suka search nama sendiri. Saya jujur lah. Sebab saya nak tahu keadaan apa yang terjadi dekat saya sekarang. So tapi yang buat masa sekarang ni, saya search semua yang baik-baik lah. Contoh, bagi saya 2020 ni dan tahun lepas, kira nama saya okey lah. Bangsa okey tak? Okay. Dia makin lama makin okey, Alhamdulillah. Okay. Mungkin lah, mungkin siapa yang tengok ni, mungkin kisah-kisah yang dulu di mana saya bukan tak matang. Saya pun sekarang tak matang. Belajar. Bukan tak matang, dia belajar tau. Cuma saya nak jadi version Hakim Rusdi yang lebih baik. Saya tolak benda-benda yang negatif, saya ambil benda-benda yang positif, dan saya cuba ubah diri saya. Tak kisah dari segi percakapan saya, dari segi nyanyian, dari segi showmanship di atas pentas. Sebab benda tu bagus untuk seseorang artis lah. Sebab kadang artis ni takkan setiap tahun kita nak benda sama je, betul tak? Betul. Mungkin kita upgrade. Macam saya masih saya contoh dari segi nyanyian, saya masih mengkaji apa yang lagi saya tak cukup, pernafasan ke. Contoh dari segi pakaian, saya banyak mengkaji. Dari segi lagu-lagu, dari segi lirik, saya banyak membaca. Sekarang ni saya tengah belajar dengan Fitri Yahya. Fitri Yahya ya? Lirik. Penulisan lirik. Saya nak jumpa dia nanti. Sebab dia, saya amat kagum dengan dia. Sebab tulisan dia sangat-sangat berkualiti dan ada isi. Dan saya tengah belajar. Saya ada je buat puisi-puisi. Cuma saya tak belajar sastra. Saya tak pernah ambil kos sastra. Cuma saya banyak membaca. Yes. So Hakim, next project apa benda? Next project saya akan bekerja dengan Ezra Kong. Okay.
Ezra Kong dan Ibnu, sahabat saya, menerusi lagu ballad yang di mana lagu ballad ni lain daripada lain sebab dia touch daripada Ezra Kong lah, di mana saya tak pernah buat, saya tak pernah bekerja dengan Ezra Kong, ini buat kali pertama dan mungkin bunyi power ballad ni akan sedikit modern. Macam korang sendiri tahu Ezra Kong punya kerja kan, kualiti Ezra Kong. So insyaAllah akan, tu tak tahu. Lagu dah siap dah. Nak shoot music video macam mana. Apa tajuk dia? Adelina Marie. Ni kita pun banyak dapat soalan daripada peminat ni. Semua minta Adelina Marie. Bila Adelina Marie nak release? Bila Adelina Marie nak release? Yeah. So Hakim payung sikit. Kalau tak keberatan Adelina Marie tu. Tak bisa ku jelaskan betapa besarnya cinta ini. Jiwa dan raga melengkapi indahnya perjalanan ini. Lagu ni sangat special. Sangat special sebab kalau abang tengok feed saya, lagu ni saya buat mengenai seseorang adik ni. Nama dia Adelina Marie. Sebab saya suka buat lagu yang pernah berlaku di hadapan mata saya. Contoh lagu Lebah Kesepian kan. Benda-benda yang apa ni, betul-betul terjadi depan mata saya. Maksudnya saya tengok lah dekat video ke. So lagu Adelina Marie ni saya nampak video dia viral dekat Twitter. Video dia mengenai dia apa ni, ziarahi kubur arwah ayah dia. So ada satu perkataan tu dia cakap apa ni, mana ayah tak keluar pun. Tu memang saya dah kereta saya macam sebab lah. Kalau abang tengok pun dengar pun dah sebab ni. Dia apa tengok boleh dekat feed dia. Memang sebab dia masih budak lagi budak. So bila saya tengok video tu saya macam terfikir aku nak buat lagu lah pasal budak ni. Mungkin tak ada saya cerita pasal ada menziarahi kubur, bukan. Mungkin saya akan tu adalah, itu rahsia lah. Inspired daripada tu lah. Yes, saya nak, sebab bagi saya special lah budak tu. Tahu lah, saya cerita dia menyentap kenyuh saya. Mungkin saya akan bermain di situ. Saya akan bermain perasaan sebab saya suka lagu-lagu yang boleh buat korang terkesan. Lagu yang buat korang terkesan, lagu yang boleh memberi nasihat, lagu yang ada isi, yang bukan sekadar lagu lah, bukan sekadar lagu yang kita buat dah, bukan, ada isi. Tak kisahlah viral ke tak viral, sebab orang sekarang bang mostly memang lagu cinta lah kan yang bakal, betul tak? Lagu-lagu cinta yang betul cinta yang bakal meletup viral. Tapi tu lah, saya nak buat baik lah lagu cinta, ada je. Macam lagu Aku Hati Perasaan, cuma belum masanya lagi. Mungkin saya sekarang nak, sebab kalau nak fikir pasal viral ni, saya dah pernah ada lagu viral lain kan? Dah pernah viral dah. Dah pernah viral dah. Dah pernah lalu sama-sama viral dah. Yes. So Hakim, lagu-lagu yang Hakim buat untuk next untuk artis lain ada tak? Untuk artis lain yang bakal ada keluar? Untuk Aziz Putra Band, untuk Roman Faiz, siapa lagi saya lupa. Ada. Cuma sekarang ni tersekat lah. Sebab tak PKP boleh lah. Yes. So Hakim, selalunya kalau kat rumah time-time macam ni Hakim tengah buat apa? Pukul 3 ni. Maybe dah lepas lunch kan. Hakim tengah buat apa sekarang ni selalu? Saya akan Netflix, saya akan main PS4. Sebab malam saya main takraw. Oh, malam main takraw, bersenam malam-malam lah. Tapi bukan dekat padang apa, sebab depan rumah saya je ni. Depan rumah. Depan rumah tak apa, asalkan jangan keluar kan. So Hakim, nasihat sikit kepada orang-orang kat luar sana tu yang masih degil keluar rumah, pergi apa tu, ambil peluang kadang-kadang macam pergi beli barang dapur 2-3 orang. So nasihat sikit Hakim dekat orang ni. Nasihat saya tu, duduklah di rumah.
Sebab mungkin benda-benda yang benda-benda yang tak dijangka boleh berlaku kan. Cuma kalau nak beli benda-benda yang penting, boleh lah nak beli makanan untuk makanan harian. Cuma sekarang kan ramai kita tengok even member saya bukan member rapat saya lah. Ada masih lepak lagi kan. Lepak-lepak dekat tak kisahlah dekat tapi jangan terlalu jauh dari rumah. Macam saya pun lepak dengan cousin saya pun dekat-dekat sini je. So guys, Sebab memang kawasan rumah kan, tak apa. yes, sama-sama. So sekarang pun kita dah dengar semakin kurang kan kes COVID ni. Betul. So kita kena usaha lagi. Tolong siapa yang tengok live ni tolong duduk rumah. Dari positif lah sekarang. Dari hari ke hari dia punya kes tu semakin kurang, kematian semakin kurang. So kita dah dekat sikit lagi. Banyak benda kita nak buat ni. Please, saya nak beraya. So Hakim, bila habis PKP ni apa first benda yang Hakim nak buat? First benda saya nak buat adalah saya nak jumpa kawan-kawan. Banyak lagi. Banyak benda nak buat tapi first nak jumpa kawan-kawan dulu lah. Yes. Tak, saya nak buat show dulu. Show dulu. Kawan mana? So Hakim, peminat memang tonggak Hakim kan, Tok Kimilio. Tengah live ni pun ramai gila daripada Kimilio sendiri tengok. So macam mana Hakim jaga hubungan dengan peminat-peminat ni? Saya jaga hubungan saya kan nak ikutkan kalau jumpa diorang ni bukanlah setiap minggu. Cuma saya macam mana cakap? Diorang ni ibarat saya tak treat diorang as my fans lah. Sebab saya treat diorang ni ibarat macam geng-geng saya, sahabat saya. Sebab saya tak nak ada gap. Saya tak nak ada gap dengan Kimilio. Saya treat diorang macam sahabat saya. Macam kalau every show saya akan at least spend masa saya. Kalau saya larat saya spend sejam. Kalau tak larat sangat, kalau penat sangat setengah jam. So hubungan saya dengan diorang ni ibarat ada yang pasangan suami isteri. Ada pasangan suami isteri yang dah ada anak. Lepas dia ada yang abang, ada yang akak. So benda ni, bonding ni best lah. Saya harap benda ni, bagi yang lihat ni, saya harap anda masih support saya even kalau one day lah. Mungkin nama saya tak akan disebut lagi. Mungkin kita tak tahu umur saya dah. Mana ada Hakim power. Yelah, kita tak tahu kan. Sebab betul. industri ni kita tak tahu bila masa boleh nama kita boleh ni. Sebab sekarang banyak lagi budak-budak baru. Ni saya cakap lah, kalau one day nama saya tak disebut lagi, still lah support saya. 10. So Hakim, ada tak macam Hakim punya bateri 10. Apa? Bateri tinggal 10. Oh, okay, bateri 10. Sorry. Okay. Last question Hakim kepada apa tu? Saya boleh charge. Sekejap. Hakim nak charge pun, kita tunggu jap. Sudah charge. Ada apa soalan tadi? Tak Hakim, kalau macam ada juga artis yang terlibat dengan penyagaan kan. Kalau Hakim sendiri apa yang Hakim nak buat? Sebab baru-baru ni abang di TV Hakim cakap macam Hakim nak buat pertanian kan, macam nak buat apa tu, kolam ikan ke, macam mana ke. So ada tak macam Hakim nak buat menyaga-menyaga ni? Saya dah plan nak buat pertanian tu. Sebab saya memang seorang yang meminati ikan-ikan ni. Ikan udang, yang mungkin lain, dan gelak lain. Saya suka ikan telepia, ikan kelah, saya suka udang galah. So saya minat benda ni. Sebab hari tu saya dah berjumpa dengan orang yang pakar lah dalam hal ni. Cuma KP ni memang menyekat kerja kan. Sebab tu korang kena duduk rumah. Sebab betul. saya InsyaAllah saya nak buka satu kolam ternakan. Kolam ternakan lah. Sebab saya nak mancing. Mana nak mancing?
Mancing kat supermarket je Hakim. Supermarket. Bawa duit beli. Kena try mancing udang. Best mancing. Yes. Dia selalu berapa lama Hakim spend kalau mancing? Berapa jam? Oi lama. Saya kalau mancing udang 6 jam. Puas tak bila dapat? Bila ni tu? Dia sabar. Benda ni mancing ni mau cakap bosan lah kena tunggu. Tapi kan korang tak tahu, itulah yang mengajar kita apakah itu arti kesabaran. Mungkin orang dah kena tunggu, tapi bila sekali dapat, itulah dalam contohlah apa yang saya nak achieve dalam muzik saya kan. Kena tunggu, sabar, relax, struggle, boleh dapat. So Hakim, kalau macam penyanyi kan, hari-hari menyanyi, dia macam mengasah vokal je lah. Tapi sekarang ni macam yang dah lama tak ada show. So macam mana Hakim maintainkan? Adakah Hakim macam buat latihan macam nyanyi sendiri kat rumah ke? Ataupun macam ada time-time tu Hakim karaoke ke apa ke? Macam mana ke? Macam mana Hakim nak jaga vokal tu sepanjang PKP? Saya ada belajar tips warm up vokal daripada cikgu kesayangan saya, Cikgu Syafi. So nanti saya share lah. Ada apa ni? Ada tips yang saya buat lah. Macam setiap minggu saya akan at least dua session ke. Saya sendiri, kita buat sendiri je. Kita ada kat YouTube dia punya pergerakan apa yang nak kena buat. So saya ada buat warm up vocal. Lepas tu hari-hari kena training, kena cari lagi. Banyak macam saya, kalau korang perasan suara saya dari masa 2016 lain dari suara saya yang sekarang. Saya pun tak tahu kenapa. Kalau tengok masa zaman segalanya kan, siapakah diriku? Masa mula-mula diriku. dah lain lah. Dia macam kita tengok contoh yang saya nampak benda ni berlaku dekat Abang Tomok. Kan, kau suara dulu kecil kan. New Boys. Semakin besar, makin garau. Mungkin tu benda tu lah. Dia peredaran usia ni mungkin, saya pun tak tahu apa yang bakal terjadi dengan suara saya dalam masa 5 tahun. Saya harap kekal lah. Cuma bagi sekarang ni semakin serak-serak. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi benda tu biasa, saya suka. So Hakim ada tak macam makan madu ke ataupun lemon ke? Macam ada orang macam ada betul-betul kan? Apa betul Hakim? Saya nak share sikit. Okay, saya nak share kepada semua yang sedang tengok ni. Kehidupan mingguan saya ada jadual saya dalam handphone saya. Di mana contoh jadual pertama, sehari, sekejap saya tunjuk Hakim tunjuk, tunggu korang. Ni sangat penting guys. Sehari saya akan habiskan satu botol ni. 2.5 liter. So contoh dalam seminggu ni saya kena buat 3, dalam at least 4 hari tu minum air putih, lepas tu vitamin C. So kalau contohnya macam contoh dalam seminggu 7 hari, so, contohnya saya kena buat 4 hari lah. So saya akan, kalau dah buat hari ni tik. Saya suka kehidupan saya tu macam teratur. Tu contohnya. Lepas tu dalam seminggu tu at least saya makan, contoh makan buah betik 3 kali. Saya tik lah, tik. Lepas tu apa lagi banyak lagi contoh makan vitamin C, makan buah pisang. Lepas tu senaman at least 2 session. Lepas tu warm up vocal at least 2 kali. So saya suka jadual mingguan saya tu teratur. Kehidupan saya ni teratur. Tak tahu kau faham tak? Faham. Dia kalau macam kita dah share dulu benda tu, so kalau kita ikut benda tu macam rasa best lah. Rasa macam yes. Kan? So tak benda tu macam, bagus juga. Yes. Sebab itu untuk kesihatan lah. Cuma yang pentingnya hari-hari ni. Ini penting guys. Bagi kita kan makan, yelah kita makan minyak, mak masak kan. Yang masak merah lah, apalah semua bantai kan, betul lah bang. Makan pun benda tu sedap kan. Kita tak boleh elak nak makan benda-benda yang memanglah dia punya minyak banyak, tapi benda tu sedap kan. Kita tak boleh elak. So air putih ni lah yang ibarat mencuci badan kita balik. Lepas tu vitamin C lah, vitamin C penting. Yes. So Hakim ni ada peminat kata belanja sikit specialty Hakim, Reef and Run. Apa? Reef and Run. Oh.
Live and run saya tak. Okay, live and run ni bagi saya penting dalam nyanyian seseorang tu. Sangat penting lah. Cuma jangan guna terlalu banyak. Contohnya macam lagu Lembah Kesepian. Saya guna part tersana mana ku terjaga. Itulah maksud live and run. Saya jangan terlalu guna macam contohnya semua part. Terhiris aku di dalam lembah yang tak berbunyi. Kan pelik tu. Macam pelik pula bunyi dia kan. Biarkan. So kita guna part-part yang apa ni? Yang perlu saja. Banyak saya tengok sekarang tak ada banyak. Certain artis muda yang buat cover ni lah. Bukan saya merendahkan orang, bukan. Apa yang saya nak tegur, jangan terlalu banyak lenggok di dalam sesebuah lagu. Kadang dekat verse ada lenggok, kat chorus banyak. Dia complicated. Guna sikit-sikit je. Guna sikit-sikit. Janji cari identiti korang. Banyak. Saya pun mula-mula pun bang saya masuk industri, saya orang cakap saya Syafiz. Benda tu biar normal. Betul. Syafiz mungkin dari kita menuju ke arah yang kita nak jumpa kita punya diri sendiri, jiwa kita tu mungkin ada dia punya seringan-seringan dia. Akhirnya saya kaji siapa yang lagi yang nak buktikan yang suara aku ni bukan macam ni. So akhirnya saya dapat. Akhirnya orang dengar kalau saya nyanyi, oh ni Hakim Rusli. Benda tu yang kita nak sebenarnya. Identiti kita sangat penting. Identiti tu kan. Sangat penting guys. So korang kena apa ni? Kena belajar. Kalau artis baru ni kan, yang baru nak dapat label ke, identiti tu sangat penting. Kalau kita, tapi kalau masuk industri memang akan disamakan lah. Macam ni lah, macam ni, itu normal. So korang lah yang kena usaha. Usaha untuk dapatkan suara anda sendiri, dapatkan identiti. Kadang sebagai spek ni orang bahan saya, tapi sebenarnya itulah orang kenal saya. Identiti dia. Saya orang bahan itulah, itu publicity saya. So korang yang mengecam saya sebagai spek, anda telah mempopularkan saya. So Hakim, last ucapan kepada peminat-peminat yang sokong Hakim selama ni sebelum kita habiskan session ni kan. Hakim bagi sikit ucapan kepada semua peminat yang tengok live ni dan yang sokong Hakim selama ni. Since sebagai kecil sampai dah besar sekarang. Dah besar dah Hakim. Okay, Assalamualaikum kepada semua yang sedang melihat live ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih bagi sesiapa saja yang masih support Hakim Rusli dari saya kecil, dari saya 2010 sampailah ke 2020 sekarang ni. Ada jatuh bangun saya, terima kasih saya ucapkan. Saya tak dapat nak balas dengan bentuk wang ringgit ke apa, saya tak dapat. Saya hanya dapat balas dengan Kualiti kerja. terima kasih saja. Terima kasih. Dan insyaAllah konsert saya akan buat konsert insyaAllah. Tanya saya Bila lagi tu? lah gambar. Patutnya tahun ni bang. Patutnya tahun ni. Tapi itulah, tak apa, kita kekalkan duduk rumah. Rancang dulu. Yes. Duduk rumah guys, sikit lagi. Berapa hari, berapa sikit lagi. Korang kan duduk rumah. So terima kasih. So terima kasih kepada sesiapa saja yang melihat ini, yang support saya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Yang teramat sangat terima kasih kepada abang yang sudi invite saya untuk live ni. Best sebenarnya sebab saya perlukan environment luar. So benda ni best lah. Best. Terima kasih. So Hakim, thank you so much sebab sudi live sama-sama dengan Gempak. So good luck Hakim untuk lagu baru, untuk lagu Bangkit dan untuk lagu baru Elina Mary tu semua kan. Untuk journey lepas ni. So kepada followers sana, thank you so much dan kita jumpa lagi esok. Bye bye. Bye, Assalamualaikum. Salam.